Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita belajar tentang masalah-masalah ekon kereta. Okey, hari itu kita telah belajar apakah komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem pendinginan kereta, untuk kita sejuk di dalam kenderaan tersebut. Okey, jadi sebelum ini kita dah terangkan, mungkin ada yang terlupa, jadi saya bagi dalam masa mungkin 1 minit 2 minit untuk revise balik apa yang saya terangkan hari itu sebelum saya masuk kepada kenapa aircon tak sejuk dan sebab-sebab aircon tak sejuk, apa yang perlu kita buat dan apa yang perlu kita tahu. Okey, yang pertama sekali, aircon ni kita tahu bahawa dia sangat sensitif, yang melibatkan gas. So yang pertama sekali kita tengok di sini, bagaimanakah aliran gas itu bermula. Ya, kalau kita nampak di sini, aliran gas bermula daripada kompresor. Ya, ini kompresor. Ya, kompresor di sini ada. Jadi setelah kompresor ini dialirkan arus positif, sini alur positif, alur positif. Ini alur positif sini, yang badan ini negatif, dia akan melekat macam ni dan dia akan pusing serentak dengan bel. Serentak dengan bel, ya. Jadi setelah dia pusing begini, makanya dia akan menghasilkan tekanan kepada kompresor untuk proses tekanan gas yang lebih mampat dan dialirkan ke kondenser. Ini nama dia kondenser. Dan kondenser ini proses kerja dia hanya membuang haba berlebihan. Seterusnya gas itu ditapis menggunakan dryer, sama ada dryer bulat ataupun guna dryer bag begini pun sama saja. Tengok jenis kenderaan, ada yang guna botol, ada yang guna dryer bag. So tidak kisahlah dia guna apapun, yang penting fungsi dia adalah untuk menapis bendasing-bendasing yang keluar daripada kompresor tadi. Okey? Itu yang kedua. Setelah gas ini melalui sini, dia akan melalui satu switch yang disebut sebagai pressure switch. So pressure switch ini dia punya fungsi untuk mendeteksi gas, berapakah gas yang ada di dalam. Sekiranya gas itu tidak melebihi paras minimum, so switch ini tidak akan bersambung untuk diinfo ke PCB board. So ini pressure switch sangat penting untuk detect gas. Apabila gas tidak ada, maka kompresor tidak jalan. Untuk mengelakkan kompresor itu akan panas. Okey, ini pressure switch. Setelah dia melalui pressure switch, dia detect ada gas, maka dia akan on to kompresor. Okey, ini fungsi dia mendeteksi gas. Okey, setelah melalui ini, dia akan melalui mana lagi? Setelah kompresor, dryer, kondenser, pressure switch, dia akan melalui satu lagi laluan, iaitu disebut sebagai valve. Ini valve. Ini valve. Valve ini fungsi dia apa? Dia menyemburkan memberi semburan halus. Sebelum masuk ke dalam sini, dia sembur halus di sini, nampak tu spring. Dia sembur halus masuk ke sini untuk proses kondensasi ke dalam cooling coil. Ini disebut cooling coil lah. Dia duduk ini macam. So kita sebut dia begini. Dia akan keluar, dia akan jadi ais di sini. Dia jadi ais. Terusnya ais itu datanglah si blower tadi ini. Blower tadi ini berpusing, dia tiup di belakang sini. Belakang sini dia tiup. Lepas tu dia tembus ke sini. Ini ais, menjadi ais. Kemudian ditiup ke muka kita yang sejuk itulah. Jadi ini proses aircon lah. Bagaimana dia sebelum kita rasa sejuk itu proses dia. So blower ini pula mempunyai tahap kelajuan berbeza yang diukur ataupun dikontrol ataupun ditentukan oleh resistor tadi. Ini resistor, dia boleh kita select kalau kita mau nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang berperanan itu untuk mengubah arus kelajuan kepada blower adalah resistor yang di sebelah kiri saya nih. So ini resistor sangat penting lah. Okey, itu komponen-komponen yang terlibat dalam sistem aircon kereta secara general. So ini fuse dia, ini relay. So relay ni fungsi dia adalah menyambungkan arus supaya agak stabil ke kompresor tadi, iaitu arus positif. Kita akan, the next video kita akan belajar bagaimanakah relay itu berfungsi dan apakah nombor-nombor yang ada dekat dalam relay ni. Kalau kita nampak perasan sini ada nombor perasaan 87, ada 30, ada 85, 86. Apakah kod-kod nombor ni? Apakah arus yang melalui setiap kaki mengikut nombor ni? So ini kita akan buat penggambaran video selepas inilah.
Okey, ini fuse pula fungsinya adalah memutuskan arus sekiranya berlaku short di dalam sistem kereta. So, itu saja perkongsian untuk tentang bagaimana aliran gas itu berfungsi. Sebelum saya masuk ke step kedua, yaitu apakah sebab aircon tidak sejuk. Okey, jom kita pergi sini. Okey, aircon tidak sejuk. Dia ada dua benda yang kita kena faham, ya. Dua benda yang kita kena faham, aircon tidak sejuk. Orang datang ke bengkel sebab bukan aircon sejuk, semua aircon tak sejuk. So, yang pertama adalah sebab kita kena tengok kompresor jalan ataupun tidak jalan. Macam mana kita mau tahu kompresor jalan? Sebab belting 24 hour dia jalan selagi enjin berpusing. Okey, kita nampak macam jalan tu kompresor. Cara untuk menentukan dia hidup ataupun tidak, yang pertama sekali kita kena tengok, ini belting dia berpusing. Ini berpusing ikut belting. Yang menentukan dia jalan kompresor ataupun tidak adalah plate yang ada magnet di sini. Dia akan gigit melekat, dia serentak berpusing macam ni. Ataupun senang cerita macam ni lah. Senang cerita kita tengok ini magnet puli. Okey. Ini magnet puli ya. Ini kita ganti magnet puli. Apabila arus elektrik di sini positif, tengok sini. Arus positif masuk ke sini, dia akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini akan gigit begini serentak dengan belting berpusing dengan begini, barulah dia akan pusing sap di dalam kompresor untuk buat tekanan gas. So, bila kompresor jalan, kita mau tahu kompresor jalan ataupun tidak. Sekiranya kita nampak kompresor itu jalan macam ni, dia serentak, maknanya kompresor jalan tapi tidak sejuk. So, apakah yang kita perlu buat? Kita pastikan ini dulu berpusing serentak dengan bel. Okey, kita akan membahas kompresor jalan tapi aircon tak sejuk. Okey, yang pertama sekali, apa masalah kereta sekiranya kompresor jalan tapi tak sejuk? Pertama sekali kita kena faham. Kita kena cek dulu sistem hitam ataupun tidak. Kita ambil itu dia punya nozzle tempat masuk gas tu, cucuk dia. Kalau dia kita tekan begini ada hitam, maka maknanya memang walaupun kompresor jalan, tapi kalau sistem sudah hitam, memang aircon tidak akan sejuk. Yang kedua, kenapa kompresor jalan, aircon tak sejuk? Kompresor jalan, kompresor jalan, aircon tak sejuk. Yang kedua sebab termostat regulator masalah. Kalau kita perasan, mana-mana kereta dia ada termostat regulator. Termostat regulator, jom kita pergi tengok sini. Okey, termostat regulator yang saya maksudkan ada di sini. Ini contoh Preble lah. Contoh Preble. Ini coba flash di sini. Ini dikenali sebagai termostat regulator. Maksudnya mengukur suhu dia. Ini namanya termostat. Kalau ini rosak, kadang salting, kadang tidak touching, dia menyebabkan kompresor taktuk. Ini boleh jadi. Ini namanya termostat regulator. So, kita next ke papan tulis dulu. Okey. Termostat regulator bermasalah, boleh menyebabkan kompresor taktuk, kadang touching, kadang tak touching. Yang selalu terjadi macam ini selalunya Myvi dan Viva. So, dia punya termostat regulator tu kadang kena, kadang tak kena. Dengan itu Persona lama ataupun Gen 2 yang menggunakan button termostat regulator, kadang dia longgar. Okey? Boleh faham ya? Adakah sana contoh? Coba tengok, bagi contoh sana. Ambil termostat regulator, tunjukkan dia. Coba. Itu. Ini contoh, ini kereta Nissan Urban lah. Tapi Nissan Urban ni tiada regulator ya. Kita tengok yang lain, kalau tiada tidak apa, janji kita sudah bagi nampak tadi. Okey, van tidak ada, Nissan Urban tiada, Urban Malaysia ini tiada regulator. Dia sejuk terus memanjang. Itu Nissan Urban lah. So, kita berbalik kepada poin nombor 2, iaitu termostat regulator bermasalah, boleh menyebabkan kompresor jalan tapi tak sejuk. Saya kadang-kadang sentuh, kadang tak sentuh. Okey, poin yang ketiga, kompresor jalan, aircon tak sejuk, boleh disebabkan cooling coil sumbat. Macam mana dikatakan cooling coil sumbat kompresor jalan? Okey, sekarang dah terangkan tadi, ini kompresor, ini kompresor. Kalau dia bertaik begini, minta maaf, berlumut, berbanyak kotoran, ini ais, ini ais. Ais ini terbentuk hasil daripada tekanan kompresor seterusnya melalui valve dan kondensasi jadi ais. Tetapi kalau kotor begini, walaupun kompresor jalan sekalipun, tapi kalau kotor cooling coil sumbat, menyebabkan juga sistem pendinginan kereta, sistem kereta tidak sejuk lah, sistem aircon tidak sejuk. Okey, so kita kena pastikan. So, apa yang kita boleh buat kalau cooling coil sumbat? Ialah kita cuci sajalah. Kalau dia tidak bocor, macam ini bocor, ada minyak. So, ini tidak boleh diselamatkan lah. Kalau yang tak bocor, just kotor, kita boleh cuci. So, poin nombor 3 tadi, cooling coil sumbat, inilah sumbat. Macam mana kita katakan sumbat? Cuba tengok lubang sini, tertutup. Tertutup sudah, tidak nampak. Angin blower tiup, dia tiup di sini angin, dia hasilkan
angin dia tutup melalui lubang ni dan dia lalu ke depan terus ke muka kita. Tapi macam mana mau lalu kalau tanah ni penuh? Jadi menyebabkan koling-koling sumbat. Itu kenapa dia tidak sejuk kita rasa. Sebab duluan ini tanah dapat baru muka kita dapat. Itulah kenapa dia tidak sejuk. Itu poin nombor 3. Poin nombor 4, kenapa kompresor jalan aircon tak sejuk? Yang poin nombor 4, gas tidak cukup. Okey, gas kurang. Kalau tekanan gas antara 150 ke bawah memang biasanya kurang. Okey, di manakah kita tahu dia meter gas tu? Jom kita pergi tengok meter gas tu ada di sini. Coba tunjuk sini. Ini meter gas. Okey, ini meter gas, kita tengok. Okey. Okey. Meter ni sebelah kanan saya ni warna biru mengukur tekanan kompresor. Yang sebelah kiri saya mengukur tekanan kompresor, sebelah kanan saya mengukur berapakah kandungan gas yang ada di dalam berdasarkan tekanan PSI. Okey, untuk gas yang bagus biasanya di antara 35, 25, 30, 40. Ini kategori range yang bagus. 45 adalah minimum lah. Sekiranya makin besar nombor di kompresor ini, maka semakin kurang tekanan kompresor. Dan normal gas, kalau kurang gas biasanya di bawah 15. Standard biasa 18 hingga 25. Sekiranya sampai 300 itu terlebih gas, boleh menyebabkan kompresor taktuk juga. So sekarang kita pahami dulu sistem berapakah kekuatan kompresor dan juga gas. Jadi kita nyatakan kalau gas kurang di bawah 15 kita masuk meter ni, maka aircon pun tidak sejuk. So kita balik ke papan tulis ni. Okey, aircon tidak sejuk sebabkan gas kurang. Okey, kompresor jalan tapi gas kurang pun boleh menyebabkan aircon tak sejuk. Yang kelima, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, kompresor tadi saya terangkan tadi, kompresor tekanannya tinggi. Bukan nombor tinggi tapi tekanannya sangat rendah. Makin besar nombor, makin tidak bagus. So sekarang sekiranya PSI itu melebihi 50 PSI tekanan, makin besar nombor di kompresor yang warna biru tadi ini. Jom kita di sana tadi. Sini makin besar nombor dia, tekanan kompresor ini makin besar, 50 PSI ke atas, 70, 80, 100 mananya loose compression. Makin kecil nombor dia, makin bagus. Tapi kalau terlampau kecil pun boleh jadi sumbat. Okey, jom kita balik sini. Okey, jadi poin nombor 1, 2, 3, 4, nombor 5. Okey, ke poin nombor 6. Okey, termistor bermasalah. Kenapa kompresor jalan tidak sejuk juga? Berkait rapat dengan termistor masalah. Soalannya sekarang, mana itu termistor? Termistor ini namanya termistor. Termistor ni di dalam ni ada sejenis elektronik sensor yang membaca berapa tebal ais yang ada di sini. Dia duduk ini macam. Dia duduk sini. Okey, dia duduk sini, dia sambung dengan PCB board controller. Lepas tu dia akan tunggu berapakah sejuk yang user mau, pemandu mau. Jadi dia baca berapa tebal ais. Makin tebal ais, makin sejuk coil jas, makin dia akan baca berapa tebal. Tetapi sekiranya termistor ini rosak, salah info dengan PCB board, maka kompresor pun cut off begitu laju barangkali. Sebab kompresor berdasarkan berapa sejuk kita mau, tapi ini yang tidak betul bacaannya. Mungkin di dalam sensor ini ada elektronik, dia tidak berapa bagus, menyebabkan PCB board menghantar info ke ECU untuk cut off itu kompresor pun tidak betul. Jadi menyebabkan kenapa termistor ini boleh mempengaruhi kesejukan sistem kereta, sebab ini mempengaruhi berapa tebal ais dekat ada dalam sini. Sekiranya dia salah info dengan PCB board, maka keputusan itu juga salah info kepada PCB untuk cut off itu relay kompresor. Jadi ini menyebabkan kenapa tidak sejuk. Bukan sebab sistem itu tidak bagus, mungkin termostat terlalu cepat berkali cut off terlampau laju, boleh disebabkan oleh termistor bermasalah. Okey, itu kenapa dia tidak sejuk. Okey, boleh dapat tak? Poin yang terakhir ialah magnet pulley. Apa kaitannya magnet pulley? Tadi cakap kompresor jalan. Ya, dia jalan magnet pulley, tetapi kita kena ingat magnet pulley ini juga boleh mempengaruhi kompresor jalan tapi tidak sejuk. Boleh menyebabkan tidak sejuk sebab ini. Nampak ni clutch? Dia ada clutch. Mungkin dia pernah ganti plate ataupun clutch sudah haus ataupun ada masalah di clutch ini, sebab kita kena faham bahawa magnet pulley ini berfungsi apabila ada arus positif, dia mengharuskan medan magnet dan gigit macam ni. Tetapi sekiranya clutch ini habis, kadang touching, kadang sentuh, kadang touching, kadang sentuh, menyebabkan dia tidak seiring dengan belting berpusing, menyebabkan kompresor pun tidak jalan, tetapi tidak sekata dengan putaran enjin ataupun idling yang sepatutnya. Okey, dan lain-lain untuk kompresor jalan ini mungkin juga disebabkan oleh faktor-faktor di luar jangka kompresor jalan, tapi tidak sejuk.
Okey, banyak benda-benda yang kita kena tahu. Mungkin juga overheat, mungkin kompresor jalan, tapi overheating yang bukan ke tahap yang merah. Kalau ke tahap yang merah dia masuk kompresor tak jalan. Okey, sekarang itu sahaja perkongsian pada hari ini untuk kompresor jalan, aircon tak sejuk. Apakah poin-poin yang kita kena ambil kira? Inilah item yang kita telah bagi tadi, yaitu sistem hitam, termostat regulator masalah, cooling coil sumbat, gas kurang mungkin disebabkan oleh bocor ataupun overheating itu kompresor. Sebab kompresor ni yang original dia ada sejenis termos ini, dia di sini bila terlampau panas dia akan buang itu gas dengan sendirinya. Sekiranya ini kompresor panas sangat, dia akan buang gas. Automatic valve ni. So mungkin menyebabkan kompresor itu gas kurang, mungkin sebab bocor, overheat. Overheat ni mungkin disebabkan oleh enjin overheat, panas dan kesannya pergi aircon, dan gas tadi akan dibuang secara sendirinya melalui valve yang ada terletak di sini. So itu kenapa gas kurang. Okey, itu saja untuk kompresor jalan. Yang next, kompresor tak jalan. Aircon tak sejuk, kompresor tak jalan. Yang pertama sekali kita kena cek fuse, mungkin ada putus. Fuse ni, tolong fuse mana tadi? Fuse, okey, ini fuse ni. Okey, fuse ni fungsinya adalah memutuskan karan sekiranya berlaku short ataupun litar pintas. Jadi dia memutuskan untuk mengelakkan komponen elektronik ataupun elektrik rosak. So kita bila kompresor tak jalan, okey, apa maksud kompresor tak jalan? Bila kita on kompresor di dalam, ini puli ni tak berjalan. Hanya yang jalan di luar sahaja. Ikut belting, ini tak ikut. Ini maksudnya kompresor tak jalan. Okey? Jadi apakah poin-poin yang perlu kita ambil kira sekiranya kompresor tak jalan? Yang pertama sekali kita kena cek fuse dia putus. Mana tahu fuse dia putus, ganti saja fuse. Alhamdulillah, sejuk mengkali aircon baliklah. Tapi sekiranya kita sudah ganti fuse tiada putus, kita tengok relay. Ini relay. Kalau bermasalah pun boleh menyebabkan relay kompresor. Maksud saya relay kompresor tak jalan, mungkin dia tidak berapa bagus. So mungkin menyebabkan juga kompresor tak jalan. Sebab kompresor ni kena ingat bahawa arus positif dan negatif 8586 ni, saya kasih paham nanti untuk penggambaran seterusnya relay ini bekerja. Dia tidak sambung dengan 3087. 87 pi kompresor, 30 daripada bateri yang ada fuse tidak sambung walaupun ada arus elektrik yang masuk dalam sini. So relay boleh jadi. Jadi untuk cek relay ini macam mana dia rosak, nanti kita buat cerita pasal relay saya nanti. Hari ini kita secara general sebab mungkin takut duration terlampau panjang. Okey, relay bermasalah, cek dulu relay. Untuk memudahkan, kalau ambil relay yang bagus, pindahkan saja. Kalau masih kompresor tak jalan, maka mungkin juga ada masalah lain. Okey, kita masuk pergi poin nombor 3, iaitu kompresor tak jalan, aircon tak sejuk, iaitu magnet pulley. Okey, magnet pulley macam saya terangkan tadi, boleh rosak ya. Ini magnet pulley, boleh rosak. Di dalam ni dia ada gegelung. Kalau kita buka ni, di dalam ni ada gegelung kuning. Apabila arus positif masuk dan arus negatif di badan kompresor itu sendiri masuk, ada benda di sini, dia akan mengharuskan medan magnet untuk dia berpusing ataupun melekat. Jadi sekiranya ini arus short ataupun tidak dapat menarik ni magnet, sebab bila magnet ni tidak ada, dia masuk macam ni, dia tidak dapat tarik ni magnet, tidak dapat melekat, boleh menyebabkan tidak dapat pusing sub di tengah kompresor tu. So itulah magnet pulley ada masalah, boleh menyebabkan kompresor pun tak jalan. So mungkin kita ganti magnet pulley sahaja. So cara cek dia nanti kita akan tahulah macam mana cara cek magnet pulley. Hari ini kita belajar mengenal pasti masalah. Apakah masalah benda itu satu persatu keberangkalian dia. Okey, poin nombor 4. Kompresor tak jalan juga boleh disebabkan oleh PCB masalah ataupun amplifier. PCB ini maknanya panel control board, ataupun bahasa lain ada juga dalam gabung dengan amplifier satu kali. So bila amplifier ini fungsinya adalah dia kontrol aircon system semua di dalam. Macam enjin dia ada ECU, kalau gearbox dia ada TCU, kalau airbag dia ada sendiri dia punya komputer, kalau ABS dia ada komputer dia sendiri, dia masing-masing. So di dalam sistem aircon dia ada juga PCB. Kalau PCB ini masalah pun, mungkin switch on off nya rosak, pun boleh menyebabkan kompresor tak jalan. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, kompresor tak jalan juga mungkin disebabkan gas kurang. Sebab seperti mana yang kita jelaskan pada awal video tadi, pressure switch berperanan untuk mendeteksi gas. Apabila dia detect gas, dia akan tolak bearing di dalam untuk touching wire
wire yang sebelah tu input dengan output keluar. Ada dua wire ni. Di dalam ni kalau kita nampak ada bearing, di dalam ni ada spring. Dia tolak ni, bila tekanan gas cukup dia akan tolak untuk touching wire ni. Itu jenis yang pressure switch, bukan sensor switch. Ada juga yang jenis macam pressure switch. Ada juga kereta yang pakai sensor switch di dekat aircon. So kita cerita ni pressure switch. Kalau pressure switch ni masalah pun boleh menyebabkan kompresor tak jalan. Okey, pressure switch ni tak jalan sebabkan dia detect gas tak cukup. Jadi dia tidak mau paksa kompresor jalan, takut nanti panas. Umpama pump air tiada air, dia akan mati sendiri. Untuk mengelakkan itu kita punya water pump rosak. Itu perumpamaan. Begitu juga dalam sistem gas, sekiranya pressure switch ini tidak ada gas dia detect, maka kompresor tidak akan diberi current relay untuk dia on. Okey, seterusnya poin nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, poin nombor 7. Kompresor tak jalan juga boleh disebabkan oleh kompresor jam. Macam mana jam itu kompresor? Memanglah dia kompresor tak jalan sebab apa? Kompresor sudah jam. Sekiranya ini sub, ini kita buka. Nampak ni sub dalam ni? Ini nampak ni sub. Ini sub ni. Jangan tengok yang ini, tengok tengah-tengah ni. Sekiranya kita pusing boleh berpusing, mananya okeylah dia. Sekiranya tak boleh berpusing, mananya dia jam. Okey, ini contoh kita tidak dapat pusing. Ini sepatutnya kita boleh pusing. Ini saya boleh pusing. Maknanya kompresor ini tidak jam. Coba ambil pliers, tengok, kasih tengok dia macam mana dikatakan jam. Okey, ini sekiranya kita pusing dia boleh pusing pakai tangan. Ini contoh, ini sub di dalam. Kita boleh pusing, mananya kompresor tak jam. Sekiranya kita pusing pakai tangan tak boleh, mananya kompresor tak jam. Mungkin ada faktor lain. So kenapa kompresor tak jalan? Salah satu yang terakhir adalah jam dan tidak boleh dipaksa untuk hidup, takut belting akan putus. Okey, seterusnya kompresor jam ini banyak faktor lah. Nanti kita cerita pula. Faktor jam ini mungkin tidak pernah flashing, mungkin dia tidak pernah service, itu menyebabkan kompresor jam. Okey, kompresor juga tak jalan disebabkan oleh engine overheat. Apa kaitannya engine dengan kompresor? Okey, apabila engine itu panas, oleh kerana sistem komputer ni dia detect engine itu panas. Bila engine itu panas, automatic ECU tidak akan bagi current 86 negatif ke relay kompresor. Kita tahu bahawa arahan terakhir sebelum kompresor hidup adalah daripada ECU. Itu pun atas permintaan PCB board untuk menghidupkan kompresor. Tetapi sekiranya enjin mendeteksi sistem enjin panas, walaupun diniman oleh PCB board untuk on kompresor, tapi enjin panas, enjin tidak akan benarkan arus elektrik masuk ke sistem kompresor untuk dihidupkan. Sebab kenapa? Apabila kompresor itu hidup, maka sistem enjin bertambah panas. So apa yang sistem komputer buat, dia akan offkan kompresor secara semula jadi ataupun secara otomatik. Walaupun you mau hidup tapi enjin panas, enjin tidak akan benarkan arus elektrik masuk ke relay kompresor untuk on. Sebab kenapa? Enjin tengah panas. So you kena bikin dulu enjin, itu menyebabkan kompresor tidak jalan disebabkan enjin overheat. So jangan terus tukar kompresor, tukar aircon. Pastikan enjin sentiasa dalam keadaan normal dulu, barulah kita tukar kompresor. Jangan datang pergi bengkel, datang saya aircon tak sejuk, terus tiba-tiba minta servis. No. First mesti mau tahu enjin okey kata okey. Sebab enjin overheat, sistem komputer akan mendeteksi panas. Macam mana dia detect panas ni ECU? Ialah melalui ECT sensor. Engine coolant temperature, dia akan bagi tahu ECU, dia bilang enjin ni panas. So apa tindak balas otak di situ? Dia akan bagi tahu otak, okey, kalau begitu saya akan offkan kompresor. Saya minta user pemandu ni pergi bikin dulu enjin, baru kita tengok aircon. Okey, boleh faham ah? So sebab kompresor tak jalan ialah engine overheat. Ada faktor menyebabkan kompresor tak mau jalan. Yang terakhir sekali ialah sekiranya semua kita cek wiring bermasalah. Kadang-kadang wire dia longgar sahaja. Okey, kita tengok sini. Kalau kita perasan sini ada dua wire, satu wire earth, wire negatif, satu lagi wire positif. Positif ini daripada relay, negatif ini pergi badan kompresor itu sendiri. Kadang-kadang di mana-mana bengkel hanya wire body sahaja longgar di skru badan ini, tidak berapa touchy, menyebabkan magnet ini tidak dapat menghasilkan arus. Sebab untuk menghasilkan medan magnet perlu ada positif, perlu ada negatif. Tetapi oleh kerana longgar ini skru dekat badan kompresor, menyebabkan magnet tidak dapat bekerja dan memusingkan sub kompresor dalam. So kena ingat wiring sangat penting. So kita kena cek dulu sistem wiring, mana tahu reput, mana tahu longgar, maka kita cek dulu semua. Sekiranya okey, barulah kita buat untuk next step kita punya kerja.
So itu saja perkongsian pada hari ini. InsyaAllah apa-apa yang kekurangan saya mohon maaf, saya bukan pandai, tetapi apa yang saya boleh share, saya share di sini. So sekiranya Anda menghadapi masalah ekon, cuba kenal pasti dahulu ini masalah dia. Sekiranya ada mungkin yang pemain-pemain yang lebih baik dengan saya, boleh komen di bawah. Mungkin ada kekurangan ataupun inilah antara yang saya boleh kongsikan, insyaallah. So itu saja perkongsian. Sekiranya video ini memberi manfaat, memberi info yang baik untuk menjimatkan duit poket Anda. Sebab bukan apa, mungkin disebabkan oleh fuse putus, boleh juga orang cakap kompresor rosak, kita pun tak tahu. So inilah antara ilmu yang kita boleh share, mudah-mudahan memberi kebaikan dengan anda semualah. So itu saja. Kalau rasa video ini bagus, boleh subscribe, like and share. Oke, terima kasih, thank you.